Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada semua ibu-ibu, ayah-ayah dan penjaga murid dan juga semua murid tahun 1 SKK Badung yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini walaupun kita tidak dapat bersua secara formal, tapi kita dapat bersua secara dalam tayangan video, dan saya merakamkan perasaan gembira jugalah walaupun keadaan kita berjumpa dalam keadaan seperti ini. Seperti yang sedia maklum, pada tahun ini kita rasa agak satu keasingan dalam kita menghadapi persoalan. Sepatutnya kita dapat bersua, tapi setakat ini pembelajaran terpaksa dilalui melalui PDPR ataupun maksudnya di sini cikgu mengajar dari jauh melalui telefon, melalui laptop dan sebagainya, dan anak-anak kita belajar di rumah secara yang sama jugalah. Jadi yang pertamanya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Cikgu Ahmad Daud bin Abdul Hamid, Guru Besar SKK Badung yang baru menggantikan yang lama, dan saya baru berkhidmat lebih kurang 1 tahun di sekolah ini. Sekolah ini saya pernah berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Pucuk Alam sebagai berusaha juga, dan pada tahun lepas saya memulakan tugas saya sebagai guru besar di sekolah ini. Jadi sebagai berusaha saya mengharapkan ibu bapa terutamanya dapat memberikan kerjasama yang terbaik untuk Sekolah SKK Badung, kerjasama terbaik pada saya untuk sama-sama kita mendidik, mengajar anak kita. Kalau di sekolah cikgu yang mengajar, kalau di rumah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dalam suasana yang amat mencabar, jadi saya amat menuntut perhatian dan kerjasama dengan tuan-tuan untuk memastikan anak-anak terus belajar sebaik mungkin. Jadi kita pun tuan-tuan dan puan boleh melihat, boleh sama-sama membantu anak di rumah belajar secara online dan sebagainya lah. Dan apabila nanti bersemuka, jadi anak-anak telah dapat bersedia sedikit sebanyak untuk menghadapi pelajaran seterusnya lah. Setidaknya boleh dah membaca sedikit-sedikit, boleh mengira, boleh menyanyi dan sebagainya lah. Jadi berikan satu semangat yang terbaik untuk anak supaya dapat belajar di rumah dan disambung insyaAllah selepas PKP berakhir ataupun selepas sakit COVID-19 ini berakhir insyaAllah. Selain itu juga saya suka maklumkan secara lebih kurang di sini di Sekolah SKK Badung ini ada lebih kurang seramai 180 murid tahun 1 yang mendaftar, dan secara keseluruhannya di sekolah ini ada lebih kurang 900 hampir 1000 orang murid daripada tahun 1 sampai tahun 6 lah. Dan di sekolah ini ada lebih kurang setakat ini ada 60 orang guru yang berkhidmat untuk bersama-sama memberikan terbaik lah untuk anak kita untuk belajar daripada tahun 1 hingga tahun 6. Untuk makluman juga tuan-tuan dan puan, sekolah ini dari tahun lepas telah pun dipilih sebagai sekolah IS25 ataupun sekolah transformasi. Jadi sukalah saya menerangkan sedikit sebanyak berkaitan sekolah transformasi ini untuk saya mudahkan di sini. Sekolah perlu beranjak lah. Kalau dari sekarang kurang cemerlang dan lebih cemerlang, guru besarnya kena cemerlang, guru-gurunya kena cemerlang, dan murid-murid juga perlu cemerlang lah. Jadi untuk cemerlang sama-sama. Saya perlu cemerlang, tuan-tuan perlu cemerlang, dan semua anak murid perlu cemerlang. Cemerlang dari segala-galanya lah, daripada akhlak dia, pelajarannya dan sebagainya lah. Oke, untuk terakhirnya saya amat mengharapkan sekali lagi lah, saya merayu kepada tuan-tuan puan untuk sama-sama berikan perhatian yang terbaik untuk anak-anak. Tak ada cara lain untuk anak-anak kita berjaya selain daripada kegigihan kita untuk mengajar dan mendidik. Di rumah anak tuan-tuan dan puan, di sekolah anak-anak guru-guru lah. Jadi akhirnya marilah sama-sama kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan keadaan yang kita hadapi sekarang ini akan cepat berakhir dan anak kita dapat kembali ke sekolah seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya. Terima kasih sekali lagi daripada saya. Saya sudahi ucapan saya. Sekiranya ada kesilapan kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya amat memalukan apa-apa yang ada cadangan, ada perteguran, boleh dikemukakan kepada saya demi untuk kebaikan sekolah kita SKK Badung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua murid tahun 1 ke SK Bukit Badung. Sebelum ini, saya ingin memperkenalkan diri saya, Cikgu Siti Zuraini binti Muhammad Zaidi, PK Pentadbiran SK Bukit Badung. Seperti yang sedia maklum, Bukit Badung merupakan satu sekolah TS25. Oleh itu, pihak sekolah telah menjenamakan semula SK Bukit Badung dengan nama B-Best. B Bukit, B Badung, E Excellent, S School, 3 Transformation. Jadi dengan tema kecemerlangan kemenjadian murid, pemangkin perubahan sekolah berkualiti. Kita nak memandu, nak membawa sekolah Bukit Badung menjadi sekolah yang berkualiti. Jadi, hala tuju sekolah kita ialah melahirkan murid yang terbaik dalam semua aspek akademik, kokurikulum, sasya serta melestarikan guru berkualiti menjelang tahun 2025. Hala tuju ini dicapai melalui persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan, penglibatan pembelajaran murid yang aktif lagi bermakna, disokong dengan kepimpinan yang berkualiti serta berwawasan serta guru-guru yang kompeten, beraspirasi tinggi dan yang paling utama ialah komitmen komuniti yang bagus dan padu. Jadi diharapkan semua ibu bapa dapat membantu pihak sekolah untuk menuju kecemerlangan dalam membawa TS25 ke puncak impian. Seterusnya, saya akan teruskan dengan taklimat penjajaran kokurikulum 2.0 tahun 1 2021. Seperti yang sedia maklum ya, penjajaran kurikulum 2.1 telah diwawarkan di dalam Facebook, YouTube, WhatsApp dan sebagainya. Sesudah tentulah ibu bapa mendengar perkataan penjajaran. Tetapi, apakah itu penjajaran? Penjajaran ialah satu modul yang mana KPM telah membina untuk mengatasi masalah murid-murid yang tidak dapat bersemuka belajar bersama dengan guru-guru di sekolah. Pada tahun 2020, bermula pada bulan 3, murid-murid telah berada di rumah, DDR secara offline di rumah bersama ibu bapa. Jadi dalam tempoh itu, pada bulan 5-6 barulah murid datang semula ke sekolah. Kemudian bulan 9 murid berada di rumah semula kerana COVID-19 bertambah meningkat menyebabkan semua murid mesti berada di rumah untuk menjalankan sesi PDPC. Oleh itu, bila dilihat dari segi timetable yang dinyatakan di dalam paparan ini, terdapat 46 hari murid yang tidak bersemuka belajar sendiri di rumah secara PDPR. Jadi, isunya timbul di sini, murid-murid tidak dapat belajar bersama dengan guru-guru. Mungkin ada yang belajar bersama dengan ibu bapa, tapi pemahaman murid dalam sesuatu topik itu menyebabkan murid tidak menguasai kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid-murid pada tahun 1 2020. Justru itu, apakah cabaran pelaksanaan kokurikulum tahun 2021 di sekolah rendah ini? Yang pertama ialah kerana murid-murid tahun 1 belum lagi, ramai lagi yang tidak menguasai 3M, membaca, menulis dan mengira. Jadi, oleh itu KPM telah menyenaraikan membuat satu modul transisi yang agak panjang sehinggalah 43 hari. Jika sebelum ini hanya 3 minggu sahaja minggu transisi, tetapi kali ini minggu transisi bermula pada 20 hari bulan Januari sehinggalah pada akhir bulan 3, sehingga cuti sekolah penggal yang pertama. Ini kerana murid-murid tahun 1 perlu didedahkan semula dengan situasi prasekolah, ya, mata pelajaran prasekolah itu diajar semula, dimasukkan semula, disisipkan semula ke dalam modul transisi. Jadi oleh sebab itulah program transisi diancakkan menjadi 2 bulan lebih, mengikut 3 fasa yang akan diterangkan nanti di dalam transisi, program transisi. Masalah kedua ialah cabaran yang kedua, murid tahun 2, 3, 4, 5 dan terlalu lama di rumah. Jadi bila mereka belajar sendiri di rumah, motivasi mereka menjadi rendah. Mereka tidak bersemangat untuk ke sekolah. Oleh sebab itu, pihak sekolah akan merancang motivasi untuk menarik minat murid untuk hadir ke sekolah. Seterusnya,
kita akan lihat ya penjajaran kurikulum 2021. Lihat paparan di depan ini nyatakan yang berwarna merah itu adalah program transisi ya daripada Januari hinggalah bulan Mac. Dalam tempoh itu murid-murid akan didedahkan dengan penyesuaian diri, sesi soal temuan dan sebagainya. Bermula pada bulan 4 nanti, selepas naik cuti nanti, barulah mereka akan masuk kepada sukatan tahun 1 sehinggalah bulan Disember nanti. Jadi kalau dilihat daripada Januari hingga Disember, banyak sukatan tahun 1 yang agak berat, yang agak susah, yang agak perlukan perhatian lebih, dipendekkan ya, dari segi bulan belajar tu dipendekkan. Oleh sebab itulah nanti mereka akan ada subjek-subjek yang boleh disisipkan. Okey. Jadi seterusnya kita akan lihat ya, penjajaran kurikulum ini terdapat 3 elemen penting yang perlu dikuasai oleh murid dan perlu ibu bapa tahu apakah benda yang akan diajar murid di sekolah. Pertama ialah kandungan asas ya. Kandungan asas ialah kandungan yang murid-murid akan diberi pendedahan tentang pengetahuan, kemahiran dan sebagainya. Itu adalah perkara asas yang mereka perlu kuasai. Dan perkara kandungan asas ini perlu diajar bersemuka. Murid kena hadir di sekolah dan mereka akan diajar bersemuka di dalam kelas bersama guru masing-masing. Ya, itu tidak boleh kandungan asas itu tidak boleh diajar di rumah bersama ibu bapa. Sebab itu adalah asas pembinaan sesuatu topik pelajaran yang baru mereka hendak belajar. Kemudian kita masuk kepada kandungan tambahan. Okey, kandungan tambahan ini sesuatu topik yang boleh dijadikan tambahan dan boleh diajar di rumah. Ya, topik yang mudah mungkin ibu bapa boleh ajar. Jadi ada topik yang akan dijadikan kandungan tambahan. Begitu juga kandungan pelengkap. Pelengkap ini satu topik yang akan diajar oleh murid. Contohnya untuk membuat buku skrip dan sebagainya. Benda-benda perkara itu, modul itu boleh dijalankan di rumah bersendiri secara kendiri bersama dengan ibu bapa ataupun dengan pemantauan ibu bapa di rumah. Okey. Okay. Seterusnya dari segi panduan pelaksanaan guru ya, terdapat 8 perkara yang akan cikgu lakukan dalam penjajaran untuk melaksanakan kurikulum di sekolah ya. Kebanyakan yang penting di sini ialah ibu bapa perlu tahu perkara-perkara yang murid akan belajar di rumah ya secara PDPR, iaitu apabila perkara 7 itu menjalankan PDPR. Okey, PDPR. Okey, untuk melaksanakan PDPR ini terdapat 3 kaedah. Yang pertama ialah PDPR dalam bilik darjah ya, secara bersemuka. Ini akan dijalankan di dalam bilik darjah secara bersemuka dengan guru-guru kelas dan guru-guru mata pelajaran. Kemudian PDPR di luar bilik darjah, kita panggil PDPR, iaitu pembelajaran di rumah. Ini yang paling penting. Kerana ini adalah tanggungjawab ibu bapa bersama dengan guru untuk mencapai, untuk membantu murid kita, murid-murid tahun 1 terutamanya, menguasai sesuatu kemahiran. Tetapi terdapat dua kaedah pula dalam PDPR ini. Pertamanya dalam talian, yang keduanya pembelajaran kendiri secara berpandu, berstruktur. Sebab saya terangkan dahulu tentang dalam talian ya. Seperti yang sedia maklum, kebanyakan guru-guru akan memberi tugasan secara dalam talian dan juga secara luar talian. Okey, saya masuk dulu dalam talian ni apa maksudnya ya. Aktiviti pembelajaran secara talian seperti telesidang, video, pengajaran Google Meet, ya, GC dan sebagainya. Apabila murid menjawab secara terus dengan menggunakan internet, itu dinamakan pembelajaran di dalam talian. Okey, seterusnya pembelajaran kendiri yang berstruktur, iaitu aktiviti pembelajaran yang dijalankan sendiri oleh murid di rumah dengan panduan ibu bapa ya sebagai pemantau, dan murid ini berasaskan pembelajaran dan kemahiran yang telah dipelajari sebelum ini. Jadi sekarang ni guru-guru biasanya ataupun sepatutnya memberi tugasan pada tahun 2020 ya. Contohnya topik-topik yang mereka tidak dapat bersemuka, guru-guru akan keluarkan balik sebagai ulang kaji pada
Januari ini hinggalah Mac ini sebagai satu ulang kaji ataupun sebagai sisipan, dan mereka perlu belajar semula topik-topik yang telah terkesan. Ya, terkesan ni bermaksud pembelajaran atau topik yang belum lagi dikuasai oleh murid, ataupun topik itu hanya sedikit sahaja murid yang menghantar tugasan yang diberikan oleh guru. Oleh sebab itu guru terpaksa, guru 2021 ini terpaksa mengulang balik topik-topik yang belum lagi dikuasai oleh murid supaya mereka imbas kembali pelajaran yang lepas. Okey, dan ini apa yang perlu ibu bapa tekankan di sini, apa yang pihak sekolah harapkan di sini ialah dari segi penyediaan peralatan teknologi, yang supaya murid boleh belajar di rumah. Seperti yang sedia maklum, kami juga rasa sukar, ada ibu bapa yang sukar untuk menyediakan peralatan kerana mereka bertugas, mereka bekerja. Oleh itu kami akan mengambil kehadiran anak-anak murid apabila menyediakan ini sehingga pukul 6 petang. Jadi kalau parent balik dalam pukul 4 tu, pukul 5 tu murid boleh lagi belajar. Selesaikan tugasan pada hari ini yang start pada pukul 8 tu, guru bagi tak apa. Petang baru dah selesaikan pun tak apa. Yang penting ada tugasan yang dihantar dan murid dapat buat di rumah dengan panduan ataupun dorongan daripada ibu bapa. Saya akan teruskan taklimat yang kedua, iaitu tentang PDD tahun 1 2021. Apakah maksud PDD? Pentaksiran Bilik Darjah. Seperti yang telah dinyatakan dalam Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 14 tahun 2018 yang telah memangsuhkan peperiksaan pertengahan tahun dan akhir tahun. Ini adalah bertujuan untuk pemansuhan amalan peperiksaan pertengahan tahun dan akhir tahun murid tahun 1 di sekolah rendah, termasuklah murid berkeperluan khas MBK di Sekolah Pendidikan Khas SPK, Program Pendidikan Khas Integrasi dan Program Pendidikan Inklusif di semua sekolah mulai tahun 2019. Kenapa amalan peperiksaan ini dimasukkan, terutamanya bagi murid tahun 1? Pertama, ini adalah untuk menekankan konsep pembelajaran yang berorientasikan perkembangan murid. Murid-murid tahun 1 ini akan dinilai proses perkembangan kemahiran dan pengetahuan mereka akan dinilai secara holistik, secara keseluruhan. Bukan lagi berdasarkan kepada akademik, tapi juga akan dinilai berdasarkan sahsiah murid. Okey, seterusnya untuk membangunkan dan membentuk karakter murid. Murid-murid yang suka membantu orang lain, murid-murid yang berakhlak tinggi, kita perlu didik dan bentuk sedari awal tahun 1. Okey, seterusnya ialah untuk menyemaikan nilai-nilai berbentuk rutin harian. Murid-murid yang suka membantu guru, murid-murid yang suka membantu kawan yang lain, menjaga kebersihan, penerapan nilai-nilai seperti itulah kita perlu mulakan sedari awal tahun 1. Seterusnya, pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna. Ini bermakna cikgu tidak perlu stres untuk memikirkan peperiksaan yang akan diadakan setiap pertengahan tahun dan akhir tahun. Tetapi, guru boleh merancang sesuatu aktiviti yang menyeronokkan murid agar murid dapat selalu hadir ke sekolah dan belajar bersama rakan-rakan dan guru. Okey, seterusnya. Jadi, tentulah ibu bapa tertanya-tanya apa yang berlaku pada murid-murid tahun 1. Jadi, apakah yang akan dinilai oleh murid-murid tahun 1? Okey, yang pertamanya ialah pembelajaran murid tidak ada lagi peperiksaan pertengahan tahun dan akhir tahun. Okey, yang keduanya, pembinaan karakter di sekolah. Ini akan membentuk jati diri anak murid daripada rendah hinggalah mereka akan menjejak ke sekolah menengah, seterusnya akan masuk ke pendidikan tinggi. Nanti mereka akan memiliki karakter-karakter yang baik, berbudi pekerti dan sebagainya. Yang ketiga, pembelajaran secara kolaboratif. Murid-murid tahun 1 akan diajar secara berkumpulan, berinteraksi bersama rakan dan saling bekerjasama dalam satu kumpulan untuk menyelesaikan sesuatu topik dalam pembelajaran. Tetapi bukan sekarang, bila mereka bersemuka nanti setelah COVID-19 berakhir.
Jadi sekarang ni bila pembelajaran mereka tetap duduk dalam penjarakan bahu ke bahu. Okey, seterusnya fokus kepada 4M iaitu membaca, menulis, mengira dan menakul. Menakul adalah perkara penting yang ditambah dalam 4M, kemahiran yang penting yang perlu dikuasai oleh semua murid, terutamanya murid tahun 1. Seterusnya, pembelajaran akan menjadi lebih seronok dan bermakna. Dan mereka juga akan didedahkan dengan amalan rutin harian. Dan apa yang paling penting sekali, mereka tidak ada lagi beban peperiksaan. Seterusnya, persoalannya, bagaimana perkembangan anak anda dinilai? Pastinya dengan menggunakan pentafsiran dalam bilik darjah iaitu PBD. Apakah itu PBD? PBD ialah sebahagian daripada komponen di dalam pentafsiran berasaskan sekolah PBS. Pelaksanaan ini telah bermula sejak tahun 2011 berdasarkan surat siaran Lembaga Peperiksaan Bilangan 3 tahun 2011. Jadi, PBD sebelum ini dikenali sebagai PS iaitu pentafsiran sekolah, di mana ia dilaksanakan secara formatif dan sumatif dengan pelbagai pendekatan dan kaedah bagi mengenal pasti perkembangan pembelajaran murid secara keseluruhan. Taklimat PBD tahun 1 ini dari segi konsep pelaporan. Kenapa murid-murid tahun 1 ini perlu diberi pelaporan dalam pentafsiran bilik darjah? Ini adalah untuk membantu guru sekolah untuk membincangkan, membangunkan potensi murid-murid dari segi polisi, dan pelaporan kemajuan ini dari segi pencapaian murid perlu didedahkan kepada ibu bapa dan komuniti. Murid akan dilihat dari segi tahap penguasaan dalam sesuatu topik. Jadi, apakah bentuknya pelaporan berterusan kemajuan murid ini? Kepelbagaian bentuk pelaporan boleh kita laksanakan. Okey, contohnya seperti sentiasa ujian lisan dan maklum balas secara bertulis juga boleh dijadikan satu pentafsiran. Seterusnya, daripada pentafsiran yang telah dijalankan oleh guru-guru setiap mata pelajaran, perlu ada perjumpaan bersama ibu bapa untuk membincangkan lagi perkembangan murid-murid tahun 1 untuk anak masing-masing. Ya, perbincangan antara guru dengan guru ataupun guru setiap mata pelajaran boleh dijalankan. Selain daripada itu, mungkin ada murid-murid yang biasa dengan diary, ya, hidup diary, menulis diary di dalam buku kecil. Ya, itu pun juga boleh dijadikan sebagai satu pentafsiran. Contohnya murid menulis hari ini mereka belajar apa, mata pelajaran apa, bersama dengan guru apa, apakah pandangan mereka tentang topik yang diajar pada hari itu. Seterusnya ialah tentang laporan akhir, ya, seperti biasa kalau kita periksa akhir tahun, kita ada bersemuka dengan ibu bapa. Untuk PBD ini pun kita akan jalankan, ya, berjumpaan bersama dengan ibu bapa. Tetapi apabila pandemik COVID-19 ini berakhir, kita akan cuba jalankan secara bersemuka, ya, untuk membincangkan perkembangan kemahiran anak masing-masing. Okey, seterusnya maklumat pelaporan ini perlu, ya, dia diberikan kepada ibu bapa sebagai satu makluman apakah perkembangan kemahiran yang telah murid-murid kita perolehi. Okey, seterusnya. Okey, dari segi melaksanakan PBD, kaedah pentafsiran ini ada 3 perkara, ya. Jadi ibu bapa boleh tahu bahawa setiap guru ini akan menilai anak murid masing-masing secara lisan, bertulis dan pemerhatian. Okey, jadi selain daripada kaedah itu juga ada aktiviti pentafsiran yang telah ditekankan ataupun dititik beratkan oleh KPM, iaitu oleh kerana objektif kita untuk memberikan pembelajaran yang bermakna dan menyeronokkan, 4 aktiviti, 4 atau 5 aktiviti telah digalakkan oleh guru untuk mengikutinya. Okey, pertamanya ialah kuis. Sebab kuis biasalah murid boleh menjalankan kuis secara Google Meet ataupun Kahoot. Kita ada aplikasi Kahoot dan sebagainya. Jadi apabila guru-guru menggunakan aplikasi tersebut dalam kuis, murid akan merasa seronok dan pembelajaran akan jadi lebih bermakna. Seterusnya permainan, ya. Permainan juga aktiviti yang boleh kita jadikan sebagai satu pentafsiran. Pelbagai permainan kita boleh lakukan, ya. Setiap guru tu boleh beri kepada murid. Seterusnya ialah main peranan. Main peranan tu macam berlakon, ya. Murid tahun 1 ni biasanya
boleh berlakon main pondok-pondok, masak-masak dan sebagainya, jadi polis lah, jadi tukang kebun, jadi apa sebagainya. Itu adalah satu pembentukan karakter murid daripada kecil hinggalah mereka akan menjadi dewasa, ya. Bila mereka selalu main peranan. Jadi ibu bapa di rumah boleh menggalakkan anak murid, anak-anak masing-masing ini mainkan peranan sebagai ibu, sebagai bapa, sebagai chef di rumah kan, di dapur. Bila nak masak tu panggil anak. Jadi semasa masak tu biarlah anak murid tu bercerita nak masuk apa lepas ni, nak masuk bawang dan sebagainya lah. Itu adalah satu main peranan, ya. Seterusnya adalah bercerita. Ini dah biasa, ya. Kita galakkan anak murid kita bercerita kisah binatang, kisah manusia dan sebagainya. Apa sahaja cerita boleh anak murid ni bercerita di depan ibu bapa dan bercerita kepada guru, ambil gambar video bagi kepada guru supaya guru dapat membuat pentafsiran, ya. Seterusnya projek mudah. Projek mudah ni kita bagilah anak murid kita buat sesuatu, contohnya buat Lego, buat kalau seni tu boleh buat tika dan sebagainya. Itu adalah projek mudah yang kita boleh berikan kepada anak murid kita, terutamanya tahun 1, dan kita boleh jadikan dia sebagai satu pentafsiran. Okey, untuk pengetahuan ibu bapa, murid tahun 1, semua murid akan dinilai melalui tahap penguasaan, iaitu TP. Terdapat 6 tahap penguasaan, iaitu bermula dengan tahap 1, iaitu semua murid perlu tahu topik yang diajar. Okey, yang kedua ialah tahu dan faham. Murid perlu faham apakah topik yang disampaikan oleh guru. Seterusnya 3, iaitu tahu, faham dan boleh buat. Okay, apa yang diajar oleh guru, semua murid boleh buat, mereka boleh dinilai dan diletakkan TP 3. Seterusnya bila masuk kepada TP 4, murid perlu tahu, faham dan boleh buat dengan cara beradab. Okay, mereka tidak boleh meniru dan sebagainya. Okay, seterusnya yang kelima, iaitu TP 5, tahu, faham, boleh buat dan melakukan beradab secara terpuji. Dan yang keenam ialah mereka lebih kemahiran mereka perlu lebih tinggi, iaitu tahu, faham, boleh buat, beradab secara misali. Dan juga untuk TP 6 ini mereka sebenarnya diberi pendedahan kemahiran untuk berinteraksi dengan rakan-rakan yang lain. Contohnya mereka boleh mengajar pula rakan-rakan yang lain untuk sesuatu topik yang agak sukar. Jadi murid-murid seperti ini layak untuk diberi TP 6. Okey, seterusnya dari segi tahap penguasaan ini pula, dia berbeza setiap mata pelajaran. Contohnya mata pelajaran sains daripada TP 1 sehingga TP 6, ia melibatkan proses sains. Jadi untuk matematik, bahasa Melayu dan sebagainya, mereka mempunyai tahap penguasaan untuk kategori yang berbeza-beza. Okey. Seterusnya kita lihat di paparan ini merupakan contoh pelaporan pentafsiran bilik darjah untuk murid tahun 3. Okey, ini adalah TP keseluruhan di mana dalam pelaporan ini setiap mata pelajaran telah dinyatakan oleh guru-guru dengan tahap penguasaan sekali. Contohnya untuk bahasa Melayu, murid ini mendapat TP 3. Begitu juga dengan bahasa Inggeris, murid ini mendapat TP 5. So, ada keterangan tentang TP-TP tersebut. Okey, jadi ibu bapa boleh lihat, ya, perkembangan anak murid mereka berdasarkan mata pelajaran yang telah diajar di sekolah untuk sesi untuk tahun seterusnya. Okey, untuk pengetahuan semua ibu bapa, ya, bukan hanya seorang guru sahaja yang menetapkan TP keseluruhan untuk dimasukkan dalam pelaporan tadi. Tetapi, ya, guru-guru ini istimewanya kami telah diberi pendedahan untuk memberi TP ini secara berkolaborasi. Iaitu guru setiap mata pelajaran perlu berbincang sekurang-kurangnya 3 orang untuk menetapkan TP keseluruhan untuk sesuatu mata pelajaran bagi seseorang murid. Okey, contohnya murid tahun 1 USM, ya. Murid ini akan diberi untuk TP akhir. Setiap tahun kita ada 2 kali penilaian, iaitu pada bulan 6 dan juga pada bulan 10 biasanya. Jadi bila pada bulan 10 tiba untuk penghantaran laporan TP akhir, mereka akan berbincang. Okey, Alisa ni layak mendapat TP berapa untuk bahasa Melayu. Guru-guru bahasa Melayu akan berbincang dengan guru matematik, guru sains dan juga guru kelas untuk menetapkan kelayakan TP mereka ni. Sebab seperti yang sedia maklum, seperti yang saya maklumkan daripada awal, mereka bukan sahaja diukur, diuji, dinilai berdasarkan akademik dari segi ujian lisan,
penulisan, tapi yang penting ialah dari segi pemerhatian. Jadi guru-guru ini akan menilai dari segi pemerhatian, adakah anak-anak tuan-tuan ini layak diberi TP 6 ataupun TP 5 ataupun TP 4. Jadi guru-guru ini diberi pendedahan tentang pertimbangan profesional. Okay, untuk menilai anak-anak murid tuan-tuan dan puan-puan ini tidak boleh dinilai berdasarkan rasa di hati, ya, rasa dendam di hati ke, rasa tidak puas di hati ke, tidak. Tetapi ada 4 perkara yang perlu dinilai berdasarkan pengetahuan. Okay. Ketiga-tiga guru ni tadi akan berbincang untuk meletakkan TP berdasarkan pengetahuan yang ada pada anak-anak tuan-tuan. Kemudian, dari segi tanggungjawab profesional, tanggungjawab yang diberikan oleh guru ini, sekiranya ada terasa terkurus di hati dengan kenakalan anak tuan-tuan, itu tidak boleh dinilai, tidak boleh diletakkan harapan apabila kita merasa tidak puas hati, kita letak TP 1 atau 2. Tidak, ya. Itu kita akan nilai dari segi tanggungjawab profesional setiap guru untuk menilai berdasarkan perkembangan anak murid masing-masing, ya. Maksudnya melihat kebaikan, perubahan sikap, nilai-nilai murni yang ada tu untuk diberikan, dimasukkan, dinilai untuk penetapan TP keseluruhan tadi, ya. Seterusnya input. Input yang diberikan oleh murid. Maksudnya lembaran kerja, hasil kerja murid itu juga dinilai untuk diberikan TP keseluruhan. Dan yang penting ialah pengalaman murid itu. Sekiranya murid itu, contohnya di murid tahun 6, ya, abang-abang kakak itu ada pengalaman mewakili sekolah dalam bercerita. Itu juga adalah satu penilaian yang boleh diberikan kepada anak murid nanti untuk diletakkan dalam TP 6. Bila mewakili sekolah secara automatiknya, apa saja dalam aktiviti ataupun pertandingan, mereka layak diberi TP 6. Okay. Jadi elemen pertimbangan profesional ini diperlukan untuk menetapkan TP keseluruhan yang akan kita kutip setahun 2 kali, iaitu bulan dalam bulan Jun dan juga bulan 10 Oktober. Okay. Jadi itu sajalah taklimat yang saya boleh dedahkan, saya boleh sampaikan, kita berkongsi untuk 2 taklimat yang penting yang perlu saya sampaikan kepada semua ibu bapa, iaitu tentang penjajaran kurikulum. Bagaimana penjajaran kurikulum, topik kurikulum yang perlu murid-murid kita tahun 1 ini belajar selama setahun, tapi dipendekkan, ya, bermula daripada bulan 4 sehingga dah bulan 12 kita belajar. Jadi ada topik-topik yang boleh disisipkan, dijajarkan. Okay. Jadi perlukan ibu bapa, bantuan ibu bapa untuk mendidik, melatih, mengajar murid-murid di rumah, terutamanya mengajar membaca, menulis dan mengeja. Okay. Kita mengharapkanlah, besar harapan saya sebagai pentadbir dan juga daripada semua keluarga BBES agar ibu bapa dapat membantu, sama-sama membantu mengajar anak-anak tuan-tuan dan puan-puan di rumah. Sekurang-kurangnya apabila mereka naik nanti bersemuka, mereka bolehlah membaca, setidak-tidaknya merangka ataupun sudah mengenali ABC dan juga nombor 1, 2, 3. Itulah harapan kami warga BBES. Sekian, terima kasih, bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam perkenalan. Saya mengucapkan selamat datang kepada semua murid tahun 1 sesi persekolahan 2021 ke SK Bukit Badung BBES. Saya Ustazah Seri Anita binti Mat Halif dari Unit Hal Ehwal Murid SK Bukit Badung. Saya akan menjelaskan tentang pengurusan sekolah tahun 2021. Sebagaimana yang telah diumumkan oleh kerajaan, Perintah Pergerakan Kawalan PKP di Negeri Selangor telah dilanjutkan. Ini bermakna sesi persekolahan juga telah ditangguhkan sehingga 4 Februari 2021. Waktu persekolahan bagi tahun 2021 bagi semua murid akan bermula seawal jam 7.30 pagi sehingga 12.50 petang pada hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Manakala pada hari Jumaat, murid-murid akan memulakan sesi persekolahan pada jam 7.30 pagi sehingga 11.50 pagi.
memastikan keselamatan murid-murid di sekolah, khususnya di musim pandemik ini, adalah menjadi tanggungjawab kami. Justeru itu, pihak sekolah telah menetapkan prosedur keselamatan pencegahan COVID-19. Yang pertama, elakkan bersalaman antara guru dan guru, murid dan guru, murid dan murid. Bagi menunjukkan rasa hormat murid terhadap guru, memadailah dengan cara murid meletakkan tapak tangan kanan di atas dada kiri, tundukkan sedikit kepala sambil memberi salam. Elakkan bersentuhan, kekalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, tidak berada dalam kumpulan dan kelompok yang rapat. Murid-murid digalakkan menggunakan pelitup separuh muka. Murid-murid hendaklah mengelakkan daripada berkongsi alat tulis, buku, makanan dan minuman. Dan hendaklah sentiasa mengamalkan kebersihan diri dengan cara kerap membasuh tangan dan menggunakan hand sanitizer. Pelaksanaan SOP di sekolah. Berikut adalah tempat-tempat dan situasi di sekolah di mana murid hendaklah mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Mari kita lihat SOP ketika murid hadir ke sekolah. Murid-murid hendaklah masuk menggunakan pintu pagar A dan B. Pintu pagar A adalah pintu pagar utama dan pintu pagar B adalah pintu pagar yang berdekatan dengan Dewan Rapuli. Murid-murid digalakkan memakai pelitup muka dan bagi murid yang bergejala diwajibkan memakai pelitup muka dan pelitup muka mestilah ditukar setiap hari. Murid-murid akan mengambil suhu badan di pintu masuk dan bagi murid-murid yang suhu badannya mencapai 37.5 darjah Celsius atau lebih dan murid-murid yang bergejala akan diasingkan di bilik isolasi dan pihak sekolah akan menghubungi ibu bapa untuk mengambil anak. Kita faham akan kerisauan ibu bapa. Kita faham juga ada murid-murid yang akan terkesan dengan pandemik yang sedang melanda negara dan dunia. Justeru itu, unit bimbingan dan kaunseling sekolah akan menjalankan program ujian minda sihat secara berkala kepada murid-murid yang terkesan dengan norma baharu. SOP di bilik darjah. Murid-murid hendaklah sentiasa mematuhi SOP ketika berada di dalam bilik darjah dengan murid mesti memastikan sentiasa berada di dalam kelas yang ditetapkan. Sentiasa menjaga kebersihan diri dengan mengambil dan mengamalkan penjarakan fizikal 1 meter. Murid-murid dibenarkan makan waktu rehat di dalam kelas dengan pengawasan seorang guru. Murid-murid juga hendaklah mematuhi pelan laluan pergerakan yang ditetapkan bagi tujuan masuk dan keluar kelas. Murid-murid dilarang berkongsi tempat duduk dan juga peralatan persendirian seperti alat tulis, buku, minuman dan makanan. SOP ketika waktu rehat. Murid-murid adalah digalakkan untuk membawa minuman dan bekalan daripada rumah. Namun, bagi murid-murid yang tidak membawa makanan, boleh juga membeli makanan di kantin dengan mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Pertama, murid-murid mestilah memastikan penjarakan fizikal di kantin yang telah ditetapkan. Semua makanan di kantin akan dibungkus
Oleh itu, murid-murid hendaklah membawa makanan ke dalam kelas dan makan di dalam kelas dengan diawasi oleh guru. Setiap kelas akan dibekalkan dengan tong sampah. Selesai makan, murid-murid hendaklah membuang sisa makanan, bekas makanan dan minuman ke dalam tong sampah. Dan selesai sahaja waktu rehat, murid-murid hendaklah ikat plastik sampah tersebut untuk dibuang. Seterusnya, kita lihat SOP ketika ke tandas. Murid-murid yang hendak ke tandas mestilah mematuhi peraturan ataupun SOP yang telah ditetapkan, iaitu murid-murid hendaklah beratur di luar tandas ikut tanda yang telah ditetapkan. Hanya 3 orang murid sahaja dibenarkan masuk ke tandas dalam satu-satu masa. Untuk itu, pihak sekolah telah memperkenalkan sistem kad ataupun pas untuk masuk ke dalam tandas. Saya akan menjelaskan tentang SOP waktu balik. Murid-murid hendaklah sentiasa mengekalkan penjarakan 1 meter. Murid-murid akan bergerak ke pintu pagar A ataupun pintu pagar utama atau pintu pagar B mengikut laluan yang telah ditetapkan. Murid-murid tidak dibenarkan berjalan secara beriringan. Murid-murid mestilah menggunakan laluan keluar yang ditetapkan sahaja. Murid tidak dibenarkan berada di dalam kawasan sekolah setelah tamat sesi persekolahan. Oleh itu, pihak sekolah sangat mengharapkan kerjasama daripada ibu bapa agar dapat mengambil anak-anak pada waktu yang ditetapkan ketika pulang sekolah. KPM telah menyediakan model pengawalan keberadaan murid di pintu pagar sekolah ketika pulang. Terdapat 5 model yang telah dibekalkan dan pihak sekolah telah memilih model 1 dan model 4. Model 1 ialah sekolah menyediakan ruang menunggu bagi murid-murid, manakala model 4 ialah murid dikeluarkan daripada kelas secara bergilir-gilir mengikut blok. Berikut adalah laluan waktu balik. Model 1 akan dilaksanakan di pintu utama, di mana hanya bas sekolah dan van yang mengambil murid secara pukal sahaja dibenarkan berada di pintu utama. Murid-murid akan dibenarkan keluar daripada ruang menunggu yang disediakan apabila bas atau van mereka telah sampai. Manakala model 4 akan dilaksanakan di pintu B. Di sini saya juga ingin menjelaskan berkenaan modul pengurusan murid dalam SPAT KPM melalui laman sesawang public.moi.gov.my. Sebagaimana yang ibu bapa sedia maklum, mulai tahun ini semua ibu bapa diminta untuk mengemaskini data anak-anak masing-masing dalam SPAT KPM. Kenapa ibu bapa perlu mengemaskini data murid-murid di dalam SPAT KPM secara atas talian? Bantuan persekolahan seperti bantuan awal persekolahan, rancangan makanan tambahan RMT dan juga bantuan kumpulan wang pelajar miskin yang kepada murid-murid yang layak, kita akan dapatkan maklumat mereka melalui sistem tersebut. Melalui sistem ini juga, ibu bapa boleh memantau kehadiran anak-anak. Oleh itu, pihak sekolah sangat mengharapkan agar ibu dan bapa dapat mengemas ini maklumat murid seperti
jumlah tanggungan, pendapatan, alamat terkini supaya tidak ada murid yang tercicir daripada menerima bantuan persekolahan. Sekian dahulu taklimat daripada unit Hal Ehwal Murid SK Bukit Batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Juliana binti Abdul Ghaffar merupakan guru penyelaras bagi program transisi tahun 1 2021. Transformasi dunia buka ke arah pendidikan norma baru. Dalam dunia buka, guru perlu mengharungi pelbagai halangan dan cabaran bagi memastikan pembelajaran murid berjalan lancar. Selain daripada itu, guru juga perlu memahami terma teknologi bagi melahirkan murid yang cemerlang. Dalam tahun 2020, seperti yang kita sedia maklum, telah berlaku pandemik COVID-19 yang mengakibatkan PKP dilaksanakan, yang mana ia memberi implikasi kepada pembelajaran murid, khususnya murid-murid tahun 1, yang mana pembelajaran secara bersemuka berkurangan. Oleh yang demikian, Kementerian Pendidikan Malaysia telah merangka program transisi tahun 1 bagi tahun ini 2021 dengan menambah bilangan hari program kepada 43 hari, iaitu bermula pada 20 Januari 2021 sehingga 26 Mac 2021. Baik, program transisi tahun 1 ini merupakan satu program yang bertujuan untuk membantu murid menghadapi perubahan pendidikan tidak formal di rumah atau prasekolah kepada pendidikan yang lebih formal di sekolah rendah. Ia juga bagi memastikan semua murid tahun 1 dapat memulakan proses pembelajaran pada tahap pencapaian yang hampir sama. Tujuan program ini juga supaya murid dapat menyesuaikan diri dengan guru dan rakan-rakan sebaya. Ia juga dapat membantu guru untuk menyelaraskan keperluan kognitif, emosi, kerohanian, jasmani secara menyeluruh sebelum proses pembelajaran bermula. Ia juga dapat meningkatkan minat dan semangat murid untuk ke sekolah. Objektif program ini dijalankan adalah untuk menyesuaikan murid dengan keadaan persekitaran sekolah, membina hubungan antara murid dengan rakan sebaya dan guru, meningkatkan keyakinan murid dan membentuk sikap positif dalam interaksi sosial, dan juga menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran, nilai dan pembelajaran seterusnya. Pelaksanaan program transisi tahun 1 bagi tahun 2021 melibatkan 3 fasa. Fasa pertama ialah fasa persediaan yang bermula pada 11 Januari 2021 sehingga 19 Januari 2021. Pada fasa ini, guru didedahkan tentang konsep dan objektif program. Pentadbir menubuhkan jawatankuasa induk program serta merangka aktiviti bersesuaian dengan murid tahun 1. Dan pada fasa ini juga, penyediaan bahan bantu mengajar juga disediakan oleh guru-guru. Pada fasa kedua, merupakan fasa penyesuaian. Ia bermula pada tarikh 20 Januari hingga 29 Januari 2021. Yang mana, pada fasa ini, murid akan menyesuaikan diri dengan keadaan sekolah, membina hubungan dengan rakan sebaya dan juga dengan guru. Pada fasa ini, guru-guru dibekalkan dengan modul orientasi yang merangkumi rutin kelas, perbualan awal, aktiviti fizikal, aktiviti suai kenal, aktiviti pembelajaran dan rehat. Dan akhir sekali, fasa ketiga, fasa kesediaan. Fasa ini adalah untuk meningkatkan keyakinan murid dalam interaksi sosial dan pembelajaran, di mana murid akan disediakan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai pembelajaran. Guru-guru dibekalkan dengan modul PDP yang merangkumi 4 tema. Modul ini merangkumi 4 tema.
Tema pertama, saya sihat, saya selamat, dengan subtema kita jaga kita, makanan pilihanku, katakan tidak. Tema kedua, mari fikirkan, dengan subtema ringgit Malaysia, siapa paling tinggi, TikTok. Tema ketiga, detektif alam, dengan subtema misteri cuaca, misteri alam rimba dan misteri di taman. Dan akhir sekali, tema hidup bersama dengan subtema kita raikan, selamat hari lahir, jaga persekitaran kita dan kita guna, kita jaga. Saya mewakili pihak sekolah ingin memohon keampunan sekiranya ada kesilapan dan kekurangan daripada pihak kami. Kami juga berharap program ini dapat berjalan dengan lancar, hasil kerjasama daripada semua pihak, terutamanya daripada pihak ibu bapa. Sekian, terima kasih.